Bulan Ramadan bakal tiba dan semestinya ramai di antara anda di luar sana akan menggunakan peluang ini untuk berhenti merokok. Kempen-kempen berterusan sering dijalankan oleh kerajaan untuk mengaktifkan mereka yang telah pun lama menanggung beban ini dan ingin cuba untuk mengelak sama sekali daripada merokok sepanjang bulan puasa. InsyaAllah selepas itu mungkin anda akan berhenti terus daripada tabiat ini. Jadi kita bersama dengan tamu saya, Wan Azrin Izzani, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami, Cik Wan. Terima kasih. Mukadimahnya kepada kempen ataupun kepada sasaran yang ingin dicapai dalam bulan Ramadan ini. Okey, terima kasih pada Tuan dan seterusnya kepada para penonton sekalian. Kita tahu menjelang 1 April kita akan beralih kepada fasa peralihan ke endemik dan kita yakin dengan fasa peralihan ini dengan kemasukan pelancong, mobiliti rakyat kita yang akan balik ke kampung halaman dan sebagainya, dan kerajaan telah mengumumkan bahawa kerajaan sudi melonggarkan banyak SOP-SOP yang mana memberikan banyak kelegaan kepada rakyat. Pada masa yang sama, kita di Kementerian Kesihatan Malaysia menyedari bahawa dengan kelonggaran-kelonggaran yang diberikan ini tidak bermakna kita sebebas-bebasnya menggunakan ruang ini untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak kita kata tidak baik untuk kesihatan kita. Dan ini termasuklah dalam aktiviti merokok. Dan lantaran 1 April, selepas 1 April kita peralihan ke fasa endemik, kita juga akan melangkah masuk ke bulan Ramadan dan seterusnya kita juga akan merayakan Hari Raya Aidilfitri yang mana kita sejak 2 tahun lepas mengalami suasana yang melalui fasa pandemik yang cukup merengsakan diri kita. So tahun ini insya-Allah kita akan dapat melalui bulan Ramadan yang berbeza daripada 2 tahun yang lepas. Jadi that's why pada tahun ini kita nak kempen ini telah kita jalankan sejak sekian lama, tapi tema yang kita pilih pada tahun ini adalah langkah menuju kejayaan. Kita nak membina generasi yang bebas tanpa rokok. Kenapa? Kerana pada tahun ini suka untuk saya maklumkan Yang Berhormat Menteri Kesihatan Malaysia Khairi Jamaluddin telah menyatakan komitmen beliau untuk membawa satu rang undang-undang Akta Kawalan Tembakau ke Parlimen yang mana di dalam salah satu komponen di bawah rang undang-undang ini adalah generational ban ataupun disebutkan sebenarnya generational endgame kepada anak-anak muda kita yang lahir pada tahun 2005, adik-adik kita yang sekarang ni mungkin akan menduduki SPM dan adik-adik mereka seterusnya. Mereka ni akan dikenakan total ban daripada memiliki rokok, membeli rokok dan menggunakan rokok. Tetapi generasi seperti kita di luar daripada generational ban ni, mereka ni masih boleh menghisap, masih boleh menggunakan, membeli dan memiliki. Dan berbalik kepada nafas baru, sebab itulah kita nak gunakan ruang yang ada pada bulan Ramadan pada tahun ini untuk kita mengajak para perokok menggunakan hikmah dan barakah bulan puasa ni untuk menjadi satu, kita kata, perangsang ataupun pemangkin bagi mereka berhenti merokok. Yang kedua, menyedari bahawa rokok ni satu benda yang halal didagangkan tetapi mendatangkan bahaya kepada kesihatan. Dia macam racun lah. Halal didagangkan tetapi membahayakan nyawa dan kesihatan orang lain. So rokok bila dihisap dia bukan hanya mendatangkan bahaya kepada diri perokok itu sendiri dalam bentuk perokok primer, tapi kita kena ingat bahawa di sekeliling perokok ada orang-orang macam kita yang tidak merokok. Saya yakin tuan pun tidak merokok. Kita ada ahli keluarga, warga emas, dan dalam keadaan kita melalui pandemik, kita menyedari virus COVID ni dia akan menyerang sistem pernafasan kita. So bila dia menyerang sistem pernafasan, perkara yang dia akan attack, that's why kita diminta untuk sentiasa menggunakan pelitup muka untuk melindungi hidung dan juga mulut kita daripada dimasuki oleh virus. Dan sebelum tu kita kata virus ni dia bergerak dalam bentuk droplets. Tapi later on dia telah bermutasi dan dia dalam bentuk airborne ataupun aerosol. So menyadari tentang perkara ini,
dan mengikut kajian antarabangsa dan kenyataan oleh WHO bahawa para perokok mempunyai kadar jangkitan 2 kali ganda berbanding bukan perokok. Dan dalam konteks inilah, that's why, dan kita nak bergerak masuk ke fasa endemik, peralihan ke fasa endemik. Ambillah peluang ini yang mana kita mengajak dengan penuh suci hati, dengan penuh kasih sayang, kita mengajak para perokok sekalian, jika anda mengasihi keluarga anda, gunakan ruang ini untuk berhenti merokok, dan kepada ahli keluarga, rakan-rakan pejabat dan sebagainya, berikan teguran dengan penuh kasih sayang supaya mereka tidak merokok sewaktu berbuka puasa ataupun sewaktu bersahur, dan ajaklah mereka untuk mendapatkan khidmat berhenti merokok yang sewajarnya, iaitu di fasiliti-fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia. Dari perbincangan kita sebentar tadi, anggarannya lebih kurang 20% daripada rakyat kita masih merokok. Jadi kalau secara puratannya lebih kurang 6 juta orang. Ramai juga tu. Betul. Tapi kita tidak boleh berbincang berkaitan rokok tanpa mengambil kira vape yang juga agak popular di kalangan golongan muda terutama sekali. Jadi adakah ia diambil kira juga dari segi untuk membasmi tabiat ini, bahawa vape telah mengatasi mungkin dalam setengah kumpulan peringkat umur tabiat merokok? Okey, terima kasih. Soalan yang cukup menarik, dan banyak, saya yakin di luar sana banyak yang mungkin mendengar perkataan-perkataan seperti harm reduction dan sebagainya. Bagi kita di Kementerian Kesihatan Malaysia, there's no such thing as harm reduction. Yang mana kalau bila kita memulakan satu tabiat, kita kena ingat bahawa rokok dikaitkan dengan addiction. Dan dia ada dadah di dalamnya, iaitu apa yang kita panggil sebagai nikotin. Dan kita akan, bagi para perokok, dia akan sentiasa hook up kepada tabiat berkenaan. Mungkin dengan sebatang rokok, dia akan pergi kepada 2 batang, lama-lama sekotak dan sebagainya. Dan sekotak rokok bukannya murah. Kerana besides beban kepada kesihatan perokok dan juga keluarga perokok itu juga, beban ekonomi juga turut ditanggung. So berbalik kepada vape. Kalau mengikut satu kajian pada tahun 2018, the e-cigarette survey among Malaysian adolescents pada tahun 2018, kita didapati bahawa dalam kalangan remaja yang menghisap rokok sebanyak 202,000 lebih kurang, 202,000 atau 203,000, manakala untuk e-cigarette dianggarkan sekitar 143,000 remaja, termasuk remaja wanita. Jadi ini satu perkara yang amat membimbangkan, dan that's why ini yang menjadi komitmen kepada Menteri Kesihatan kita, Khairi Jamaluddin, untuk melihat perkara ini tidak dinormalisasikan dalam keadaan kita nak menuju Malaysia sihat sejahtera. Kita nak keluar daripada pandemik. Once kita nak keluar pada pandemik, kita juga berhadapan dengan beban penyakit daripada penyakit-penyakit tidak berjangkit, diabetes, jantung, penyakit jantung dan juga paru-paru dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini, bila kita melihat bila kita sebut beban penyakit, beban yang akan ditanggung oleh kita sebagai pembayar cukai, sebagai rakyat, dijangkakan mengikut satu kajian projeksi yang dibuat oleh Universiti Tempatan, menjelang tahun 2030, kerajaan dianggarkan akan menanggung 8.77 bilion untuk merawat 3 penyakit yang diakibatkan oleh tabiat merokok. Bila saya sebut tabiat merokok, dia bukan hanya melibatkan perokok itu saja, tetapi mereka yang juga menjadi perokok pasif atau perokok pasif. Dan pada masa yang sama, satu kajian yang dijalankan di luar negara, untuk seorang perokok, seorang yang bila tadi disebutkan mengenai e-cigarette ataupun vape, kita sudah beberapa kes EVALI yang dilaporkan di luar negara, di US, di Europe dan juga di Malaysia, 1-2 kes yang dilaporkan. Seorang yang mengalami EVALI hospitalized untuk 12 hari, dianggarkan seorang pesakit akan kos rawatannya adalah RM50,000.
RM50. Bayangkan RM50,000 itu, kalaupun dia tidak keluarkan wang poket beliau sendiri, tetapi bayangkan RM50,000 itu, it's better to be invest into pembangunan remaja, pembangunan belia, pendidikan dan sebagainya. So, there's a lot of thing, dan bila kita melihat dalam keadaan pandemik, banyak rakyat kita yang terkesan dari segi kesihatan mental, dari segi ekonomi dan sebagainya. Jadi inilah peluang dan masa terbaik. It's a high time kita bersama-sama dengan kerajaan, Kementerian Kesihatan Malaysia, NGO di luar sana bersama-sama untuk membantu dalam kita menjadikan generasi muda kita tanpa rokok, dan jadikan bulan Ramadan ini sebagai satu kita kata batu loncatan untuk menjadikan, bila kita keluar daripada pandemik, kita juga akan menjalani hidup sihat, dan inilah yang dirangkumkan di bawah Agenda Nasional Malaysia Sihat ke arah Malaysia Sihat Sejahtera. Secara ringkas, mungkin Encik Wan boleh kongsikan kaedah-kaedah yang boleh diambil, langkah-langkah awal ataupun baby steps untuk bermula ke arah berhenti merokok dalam bulan ini. Okey. Kita bagi tip-tips yang mudah. So, dalam bulan puasa ni, suka saya nak maklumkan bahawa ada kajian yang dibuat bahawa menunjukkan paras kotinin dalam kita punya air liur. Kotinin ni adalah satu alkaloid yang dikeluarkan jika kita mengambil nikotin. Saya tak ambil lah nikotin tu. Tapi bagi para perokok, kotinin ni banyak dikeluarkan dan akan merangsang lebih banyak. That's why kalau kita tengok orang yang tak merokok, dia rasa kering mulut dia dan sebagainya. Dia kena merokok juga. So, paras ini menurun, dan bila kita buat survey kepada para perokok, didapati 95 hingga 97% dia rasa lebih bersedia untuk berhenti merokok. Jadi bila kita dalam keadaan macam tu, bila dia rasa kering dan sebagainya, bila berbuka puasa ataupun bersahur, kita sarankan untuk mengambil air kosong dan juga mengambil buah-buahan. Dan dalam bulan puasa ni pastilah kita akan mengambil buah tamar atau kurma. So, ini pun seiring dengan sunnah Nabi SAW memulakan berbuka puasa dengan air kosong. Dan sekiranya ada rasa keinginan tu timbul, minum air kosong, dan kita berganti air dalam badan kita yang hilang pada siang hari. Itu yang pertama. Yang kedua, memandangkan bulan puasa ni adalah bulan ibadah, bulan yang penuh barakah. So, jadikan peluang yang mana kita mungkin bila kita rasa kosong dan sebagainya, mula craving untuk merokok dan sebagainya, ambillah peluang untuk bermesra dengan ahli keluarga anda yang mana 2 tahun mungkin tidak bertemu, yang mungkin duduk di luar negara baru dapat pulang, sempadan baru dibuka dan sebagainya. Jadikan peluang ni, dah dapat peluang untuk merapatkan saf di masjid, segeralah menuju ke masjid dan lakukan ibadah-ibadah sunnah dan sebagainya untuk meningkatkan amalan, dan mungkin akan menghilang. Masjid pun tak boleh merokok, tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Kawasan larangan merokok, so jangan cuba-cuba pula lah. Nanti double compound pula kan. Dan ketiga, kita juga menyediakan talian quick line untuk berhenti merokok, iaitu 03 8883 4400. Dan akan ada consultation untuk mengubah tingkah laku anda untuk berhenti merokok, dan pada masa yang sama khidmat berhenti merokok ditawarkan di fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia, di hospital dan institusi, dan boleh datang dan khidmat diberikan secara percuma. Jadi kita terima dengan tangan terbuka. Jadilah tetamu kami sepanjang Ramadan untuk berhenti merokok. Terima kasih Encik Wan kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan kita harap semoga semua tips yang dikongsikan tadi itu memberi iktibar kepada anda untuk memulakan nafas baru bersempena dengan bulan Ramadan.